Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan 13 Hari Miri Sibuti bersama saya, Azura Zainal. Saya dah ada di Miri ni beberapa hari dan pagi ni untuk sarapan saya fikir, nak makan benda lain lah. Asyik-asyik makan roti, mi laksa, mi kolok. Dan saya diberitahu ada satu hidangan yang sangat istimewa. Tapi kita kena naik kereta pergi jauh sikit. Nama tempat dia adalah di Kampung Pulau Melayu. Dan kalau anda nak tahu hidangan apa, jom ikut saya. Apa khabar semua? Kembali lagi. Kali ini bertemu Wilson, Show? Patricia, Christine, Madeline, and Elizabeth. Baik, jangan bohong. Baiklah, aku saja bergurau. Minta kembang nak korang tinggal. Bagi tahu saja kau dengan tu bantah hadas kami merasa saya kenyalan trik. Barangku dah point. Pandai usan cover. Yang paling special pasti 13 baru discover. Ni memang power. Batu belah Seriga duek Dan meja cover. Let's do it berbelanja. Tapi tak apa, abang director kan ada. 13 hari kami rendah Miri, misi dan bercuti di Miri Sibuti. Kampung Pulau Melayu merupakan sebuah kampung yang terletak bersebelahan dengan kawasan padang golf. Malah, di kampung itu juga disajikan dengan pemandangan laut, muara sungai dan suasana kampung yang mampu memberikan ketenangan buat pengunjung. Okey, terima kasih. Allah. Okey, sarapan pagi hari ini agak istimewa sebab dikatakan mi Jawa kat sini memang best, power. Jom kita masuk, kita lihat bagaimana rupa mi Jawa ni dan bagaimana rasa dia. Di Sarawak, sarapan pagi mereka berbeza dengan Semenanjung. Untuk saya, sarapan pagi biasanya roti bakar atau nasi lemak atau nasi goreng emak. Hari ini sebab berada di sini, saya nak makan mi Jawa sebab dengan kata mi Jawa kat sini memang terbaik. Tak apalah, saya nak mi Jawa daging je. Minta teh ais, sorry. Ya. Okey, itu saja. Kebanyakan pelanggan yang datang ke kedai ini ada yang dari Miri, Bintulu dan juga dari Brunei. Lagipun perjalanan ke sini dari Brunei hanya lebih kurang 1.5 jam aja. Teh ais, mi Jawa, ayam. Oh, bagi ayam goreng. Alah, terima kasih. Ini masa dia goreng, bau dia dah keluar. Jika anda pelik, kenapa saya punya minuman tak ada straw? Ini disebabkan sebab kita nak menjaga alam sekitar, kita kena pastikan yang kita bawa straw sendiri. Sebab tu saya ada saya punya straw. Sebab kita tak mahu nak mengurangkan penggunaan plastik kan. Jadi, tada! Saya beli yang stainless steel punya straw, kita guna. Jadi anda pun tunggu apa lagi? Dapatkanlah straw sendiri yang boleh dibawa mana-mana. Kita kurangkan penggunaan plastik, okey? Demi menyelamatkan alam sekitar kita. Alright. Jom kita cuba mi Jawa yang orang kata sedap sangat ni. Ni memang dah lapar betul ni. Tengok tangan pun dah goyang ni. Memang sedap. Saya makan ni teringat masa kecil sebab orang mak dulu bila ada kenduri ke apa, dia suka beli satu mi Jawa dekat Kelang, kat kampung Jawa tu. Rasa dia macam lebih kurang kat sini. Teringat zaman kecil-kecil pula. Aduh. Okey. Set. Memang on. Kalau nak cari mi Jawa, kena datang dekat mi Jawa Kampung Pulau Melayu. Okey. Pagi ni saya bernasib baik dapat makan mi Jawa di kedai ini. Sebab biasanya dalam pukul 10 pagi, mi Jawanya dah habis.
Sambil saya makan, korang intailah sikit kawasan sekitar kedai ini. Walaupun kedai sederhana kecil, tetapi pelanggan tetap dapat duduk dalam keadaan yang selesa. Tengoklah, dapurnya juga bersih. Mesti anda dekat rumah tu terliur tengok saya makan, kan? Apa lagi? Datanglah ke sini untuk nikmati sendiri kesedapan mi Jawa Kampung Pulau Melayu ini. Okey, terima kasih. Bye. Okey, insyaAllah. Kenyang. Saya makan banyak. Satu mi Jawa, lepas tu ada ayam goreng juga. Memang kalau datang ke tempat ini, kena order mi Jawa dia. Tapi kan, lepas ni saya nak pergi menyelam. Terlampau penuh pun tak bagus. Tapi tak apa. Nasib baik makan mi sebab proses penghadaman untuk makan mi sangat-sangat cepat. Kemana saya nak pergi menyelam? Jom, ikut saya. Saya sempat bersiar-siar di sekitar Miri Times Square sementara menunggu nak pergi menyelam. Times Square Miri ini merangkumi pejabat dan kedai direka dengan sistematik dan lanskap cantik merupakan pusat komersial baru yang terletak di Bandar Miri. Banyak kemudahan yang terdapat di sini dan ada juga tarikan untuk pengunjung seperti dataran besar dengan menara jam analog. Ada street art lah. Kena tangkap gambar ni. Buat kenangan yang menandakan Azura dah jejak ke sini. Welcome to my paradise. Kami dah melakukan banyak selaman. Jadi hari ini Azura rasa patutkah kita pergi tempat baru atau tempat sama? Dengar-dengar bunyi macam kita ni akan dikejutkan. Ya ke? Tapi kita kena tanya Acau dulu. Acau, apa khabar? Hai, good. Okey, jadi hari ini Acau nak bawa kita pergi mana? Kita hari ini pergi explore. Yeay! Akhirnya. Betul lah kan? Betul lah. Saya ada dengar cerita je. Ya. Nak pergi tempat baru. Ya, tempat baru Mia. Okey. Nama Pasir 13. Nama Pasir 13 hari. Sebab tu Azura dan Adrian agak teruja. Okey. Signal. Okey. Okey. Is it okay? Problem. Up and down. Okey, safety stop. And check. Okey. Okey. Alright. Jom. Jom. Kita pergi menyelam, eksplorasi tempat baru. Jom, kita pergi. Selesai saja mendengar penerangan daripada Acau mengenai lokasi selaman, kami terus menaiki bot menuju ke Pantai 13. Kenapa Pantai 13? Sebab ia dinamakan sempena program ini kerana kami adalah orang yang terawal melakukan eksplorasi di tempat ini. Okey, tadi tu kita sedang mengambil arah tuju kita sebab tempat yang kita nak pergi menyelam ni sebenarnya tak ada panduan, tak ada apa sebab dia berpasir. Jadi sebelum kita turun, kita dekat atas bot ni kena tahu di mana utara, mana selatan dan arah mana kita nak pergi. Sama ke sana atau ke sana. Jadi bila kita dekat bawah dan bila kita naik nanti, kita tahu bot dekat mana dan kita punya panduan di atas ni kita dah tahu dah. Ya. Make sense? Betul. Lepas tu kena ada kompas. Okey, jom kita turun. Selaman saya pada kali ini mungkin agak mencabar, terutama daripada segi penglihatan. Kerana saya akan menerokai kawasan yang berpasir yang berkedalaman antara 20 hingga 22 meter. Pasir 13 merupakan salah satu dive site tapak selaman yang kami explore. Kami pun menanda kawasan dengan GPS kami iaitu N04 16517 East atau E1134 7734. Spesies pertama yang saya temui adalah ketam long elbow, salah satu ketam daripada kategori Parthenopidae. Ketam yang bersaiz kecil antara 1 hingga 2 cm ini memiliki kepantasan bergerak dengan sikunya yang agak panjang bila dibuka. Pada awalnya, saya tak perasan pun itu ketam long elbow kerana ia hampir menyamai pasir yang terdapat di kawasan situ. Adrian berjaya menggerakkan ketam itu dan dapatlah saya melihat macam mana ketam ini bergerak dan menunjukkan sikunya yang panjang itu. Saya teruskan menyelam dan saya nampak seperti ada sesuatu lah. Oh, inilah dia coconut octopus. Tengok, dia cuba menyembunyikan dirinya dalam cengkerang. Coconut octopus atau nama saintifiknya Amphiooctopus marginatus juga tergolong dalam kumpulan cephalopod. Saiz badan sotong ini adalah 8 cm dan lengannya pula lebih kurang 15 cm. Ia merupakan salah satu spesies sotong kurita. Lama saya perhatikannya dan akhirnya ia keluar berjalan dari cengkerang. Kami mengekori saja sotong kurita itu bergerak.
Saya masih lagi menyelam di kawasan yang berpasir ni dan tiba-tiba saya lihat sesuatu yang bergerak pantas keluar dari bawah pasir. Ingatkan apa? Rupanya inilah conger eel. Ia adalah salah satu daripada 100 spesies belut marin. Physical conger eel ni mempunyai kepala agak besar dari badannya, berwarna putih kelabu dan panjangnya saja dalam 1.8 meter. Penerokaan kali ini, saya berpeluang mendekati fire sea urchin, iaitu spesies landak laut atau nama saintifiknya Diadymatidae. Ini merupakan spesies landak besar bersaiz antara 20 cm dan mempunyai duri yang panjang. Fire sea urchin ini akan dapat ditemui di sekitar perairan tropika. Saya sedang leka menyelam, tiba-tiba Adrian panggil dan Adrian menunjukkan pada saya shrimp yang berada pada serpihan batu karang ni. Nasib baiklah Adrian begitu teliti. Dapatlah saya melihat spesies udang peppermint ni. Kecil dan unik. Saya nampak sesuatu di bawah lumut lah. Apa tu Adrian? Adrian cuba cuit benda tu dan ia bergerak lah. Ini frogfish. Frogfish, and it's called like that because it has actually like 4 legs. It has like 2 bigger ones in the back and 2 in the front, and it's really good camouflage because they are camouflaged well. So they do that because they like to stay at the same place. They're not really like to move because they're not really good swimmers. They just move with their legs. They hunt it with, they have like a little angle, and they attract like small fish with that angle. Penyelaman saya membawa saya melihat Tunicates, iaitu hidupan laut yang pendiam dan hanya menempel pada batuan. Tunicates ini menarik perhatian penyelam kerana memiliki bentuk berbeza dan warna-warni yang membuatkan kita teruja untuk mendekatinya. Kalau sebelum ni saya dah bertemu ia, kali ini pun kami bertemu lagi. Say hi pada ikan buntal tompok putih ini. Salah satu spesies ikan yang tergolong dalam ikan buntal atau lebih dikenali dengan white spot pufferfish. Fizikal ikan ini berwarna kelabu muda, ada juga berwarna kuning dan ia akan memiliki tompok-tompok putih di badannya. Uniknya ikan jenis ini, ia memiliki keupayaan untuk mengambil air ke perut mereka untuk membengkakkan diri mereka supaya pemangsa sukar untuk menjadikan mereka sebagai habuan. Saya tengok comel je ikan ni berenang dengan perut memboyot tu. Saya nampak sesuatu yang berduri yang mahu keluar dari tanah lah. Jom kita dekati. Apakah ia? Oh, inilah sand urchin. Salah satu hidupan marin dari jenis Echinodermata. Bolehlah juga dipanggil landak laut. Bentuknya bulat. Biasanya bersaiz dalam 3 hingga 10 cm dan memiliki duri seperti sea fire urchin tadi. Ish, risau pula tengok duri-durinya. Jangan sampai nanti duri tu terkena muka Adrian, sudahlah. Tengok ni. Ini bukan starfish ya. Ini adalah sand dollar. Salah satu hidupan marin dari jenis Salpie asteroida. Memiliki bentuk tubuh bersaiz diameter sekitar 5 hingga 10 cm dan permukaannya diselaputi dengan duri-duri kecil. Ianya dapat ditemui di kawasan dasar laut yang berpasir. Eksplorasi kali ini kami berjaya menemui pelbagai jenis hidupan makro. Tapi, masa kami dah suntuk. Kami terpaksa naik atas sekarang. Sebelum tu, kami kena naikkan penanda. Ini penting sebab nak bagi tahu kepada pemandu bot supaya berjaga-jaga. Ada penyelam yang sedang nak naik ke atas. Aktiviti selaman hari ini agak istimewa kerana kami adalah orang pertama yang melakukan eksplorasi di Pasir 13 yang dinamakan sempena program ini. Menyelam sudah, ke darat pun sudah. Jom kita dengar debrief pula bersama Dive Master Achao. Selaman hari ini boleh dikatakan agak baik. Bukan agak, sebenarnya sangat baik sebab kami melakukan satu benda yang tak pernah dilakukan lagi, iaitu membuat eksplorasi dengan Adrian dan juga Chow, di mana kami telah pergi ke satu tempat yang memang tak ada batu karang pun, pasir saja. Dan disebabkan kami adalah orang yang pertama pergi ke sana, kami telah menamakan tempat selaman tu Pasir 13. Tepuk sikit. Jadi masa kita turun tu, Chow, ada ingat tak apa kita nampak? Nampak frogfish. Dia terus masuk ke frogfish. Frogfish apa yang utama lah kan. Frogfish kan. Frogfish tu pun agak kecil kan. Warna hitam kan. Kebetulan dia duduk bawah macam lumut Ya.
boleh nak nampak pergerakan dia macam ni. Kan? Comel kan? Comel sangat. Kecil je. Tapi ada juga masa selain daripada frogfish tu, kita nampak octopus. Coconut octopus. Coconut octopus ni memang sentiasa duduk dekat cengkerang ke atau semua octopus? Coconut octopus ni kalau ikut pengalaman saya dah lihat memang di kawasan pasir. Dia lebih gemar berpasir dan dalam cengkerang. Kadang-kadang buah kelapa, sebab itulah dia panggil coconut octopus. Ingat apa lagi kita nampak? Crab. Crab pun ada juga, tapi yang ni jenis yang claw ataupun dia punya Sepit yang panjang. Panjang, besar. Panjang betul kan? Badan kecil tapi sepit dia panjang kan? Unik lah, memang unik. Fire urchin. Fire urchin, ya. Fire urchin kan? Fire urchin pun menarik sebab saya tak pernah nampak dekat tempat-tempat lain dan mungkin sebab ia tidak tinggal di kawasan Batu Karang kan? Yep. Memang hanya terdapat di kawasan yang berpasir. Snake eel. Snake eel ataupun ini memang menarik. Ataupun nama lain dia dipanggil sea conger kan? Sea conger. Sebab snake eel ni dia ada moncong depan macam ni. Tapi yang ini tak ada, dia moncong begini saja, dia tak ada macam ada tanduk kan? Lepas tu kita ada nampak shrimp. Shrimp yang berada dekat serpihan coral Ya, kita ada nampak sand urchin juga ada. Sand urchin. Sand urchin yang dia menyurup dalam ni kan? mengerikan. Dan dengan itu terima kasih kerana sudi membawa kami untuk membuat eksplorasi dan akhirnya mendapat nama Pasir 13. Silalah sign dan chop. Okey. Nah, sign. Okeylah, terima kasih banyak-banyak, Chow. Nanti kita jumpa di selaman yang seterusnya lah. Okey. Ciao. Oh, ciao. Ciao. Terima kasih banyak-banyak, Chow. Ya. Jasamu dikenang. Awak jaga Azura. Itulah dia. Terima kasih banyak. Okeylah, lepas ni nak buat apa? Kalau anda tak tahu, kenalah tunggu. Dan bercuti di Jenis yang tak tahu duduk diam. Kalau dah habis satu aktiviti tu mesti nak melakukan aktiviti yang lain. Jadi memandangkan masih ada cahaya dekat Miri ni, Azura jumpa satu benda yang sememangnya best dan baik. Sebab sekarang ni adalah Borneo Jazz Festival kali yang ke-14 diadakan di region ataupun di rantau inilah. Jadi bila dah sampai sini, kita nak pergi tengok apakah aktiviti-aktiviti yang ada. Seperti mana anda tengok, ada boleh naik basikal, ada orang jual-jual kraft tangan dan macam-macam. Tapi yang paling penting, ada persembahan daripada artis-artis dari seluruh dunia. Dia semua main lagu jazz saja. Tak kira dari Malaysia ke USA ke Indonesia ke, semua nanti akan berada di sini dan akan melakukan persembahan. Jadi jom kita masuk ke dalam Borneo Jazz Festival. Kita enjoy. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari pada hujung minggu. Jom ikut saya. Apalah yang ada dalam acara ni kan? Selain persembahan muzik jazz, terdapat juga jualan pelbagai jenis makanan di kawasan luar ini. Sambil nak cari makanan ni, saya sempatlah bertegur sapa dengan peminat saya. Satu lagi kan saya nak sebut tentang Borneo Jazz Festival ni, mereka menitik beratkan tentang gitar semula. Jadi bila kita masuk, kita dapat lihat macam dia gunakan tintin ni, dia gitar semula daripada dibuang orang buang rata-rata kan, digunakan sebagai perhiasan dekat Borneo Jazz Festival ni. Saya rasa mesti ada lagi bahan-bahan buangan yang diguna semula untuk mencantikkan lagi festival di kali inilah. Jom. Tengok atas tu. Itu adalah botol kosong yang dihias menjadi prop seakan lampu. Betul-betul kreatif lah mereka ni. Wah, bestnya lagu-lagu yang dimainkan. Kalau nak tahu, saya juga merupakan salah seorang peminat jazz. Ini kalau lihat saya terlentuk, terbuai nanti, jangan terkejut Okay, sementara kita nak tunggu Borneo Jazz Festival ni betul-betul bermula dan orang buat persembahan, saya nak duduk sekejap dekat sini dan menikmati keindahan dan juga suasana di Copacabana ni. Dan dengan muzik semestinya.
tahun-tahun sebelumnya, satu upacara perasmian akan dilakukan sebelum konsert bermula. Dan persembahan tradisional Sarawak juga akan dipersembahkan bagi memperkenalkan budaya negeri ini kepada pengunjung luar. Jadi, mari kita saksikan persembahan tarian daripada kaum Kelabit. Borneo Jazz Festival baru saja dilancarkan. Maknanya lepas ni kita boleh pergi menari, kita boleh jalan-jalan jauh lagi dan tempat ini akan dipenuhi dengan ramai orang dari seluruh dunia. Rasanya tak rugi saya datang ke sini sebab saya berpeluang melihat secara live persembahan muzik jazz ini daripada penyanyi-penyanyi yang agak terkenal dalam kalangan peminat muzik jazz seperti saya. Jom kita layan! Macam tengok Borneo Jazz Festival. Best kan? Kita dapat lihat upacara perasmian dia. Lepas tu kita dapat melihat aktiviti-aktiviti yang terdapat dekat Borneo Jazz Festival. Apa yang saya suka tentang Borneo Jazz Festival ni adalah di mana kita sebagai penduduk di dunia ni patut menjaga dan memelihara alam sekitar. Kalau anda tengok dia punya dekorasi di sekitar kawasan Koko Cabana tu, terdapat tin-tin kosong dan juga botol-botol kosong yang telah diguna semula untuk menjadikan chandelier dan juga dekorasi dekat sekitar kawasan tu. Saya juga dapat menyaksikan persembahan bukan sahaja artis-artis antarabangsa tetapi tempatan juga yang sememangnya mempunyai ramai peminat dekat sini. Banyaklah orang-orang datang dari Miri, dari Semenanjung dan juga dari luar dunia yang datang untuk menyaksikan persembahan di Borneo Jazz Festival ni. Jadi hari ini saya rasa saya bolehlah tidur dengan senyuman sebab hari saya lengkap dan sangat-sangat indah. Pelbagai yang saya lakukan, pergi makan mi Jawa, pergi selaman eksplorasi dan juga Borneo Jazz Festival yang masih lagi sedang berlangsung tapi saya dah penat jadi saya nak balik dulu. Jadi anda pastikan anda terus bersama saya untuk hari esok ke mana saya nak pergi. Kalau nak tahu, kenalah bersama saya dalam 13 hari Miri Sibuti. Dengan itu, selamat malam. Kata agak boleh sign tapi tak pasal rasa bekas je. Ujuk akhirnya dapat juga sign tapi dekat Jazz Festival. Alhamdulillah lagi sekali.